Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 4. Jadi untuk unit 1 mengenali sejarah, kita sambung dengan konsep ruang dan masa dalam sejarah dan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi cikgu mahu kamu rujuk buku teks muka surat 10 hingga 12. Baik, kita mulakan dengan konsep ruang dan masa. Apa itu konsep ruang dan masa? Jadi mari bersama-sama cikgu kita fahamkan sama-sama tentang konsep ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji sejarah. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Ini penting untuk murid-murid hafal ataupun murid-murid ingat. Kronologi ini ialah urutan masa. Jadi selepas ni kalau kita jumpa perkataan kronologi, itu ialah urutan masa. Jadi untuk sejarah, konsep masa dibahagikan kepada dua atau boleh diukur kepada dua, iaitu kita menggunakan dekad, abad dan alaf ataupun menggunakan ataupun dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, mari kita lihat dulu apa itu zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi ini bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Jadi, sebelum kelahiran Nabi Isa, kita panggil zaman tersebut ialah zaman sebelum Masihi. Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Kalau kita tengok kepada garis masa ni, kita boleh nampak sebelum garisan merah ini ialah zaman sebelum Masihi. Ini bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan selepas garis merah ini zaman Masihi, iaitu selepas kelahiran Nabi Isa. Apa pula dekad, abad dan alaf? Kalau kita ingat kembali, kita pernah belajar dalam subjek matematik kan, dekad, abad dan alaf. Sama, ia adalah tempoh masa. Tapi berapa lama? Mari kita lihat. Dekad ini ialah tempoh masa selama 10 tahun. Alaf pula, abad pula, tempoh masa selama 100 tahun, dan alaf ialah tempoh masa selama 1000 tahun. Jadi bagaimana sejarawan menggunakan tempoh-tempoh masa ini dalam peristiwa sejarah? Contoh sebegini. Apabila sejarawan mengkaji sesuatu peristiwa sejarah, dia mulakan dengan contoh negara tersebut telah merdeka telah mencapai kemerdekaan selama 1 abad. 1 abad bermaksud 100 tahun. Jadi kita tahu di situ negara ini berjuang untuk kemerdekaan ataupun kebebasan daripada penjajah selama 1 alaf, iaitu 1000 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini juga, zaman Masihi iaitu zaman selepas kelahiran Nabi Isa ini yang ada dekad, abad, alaf. Sebelum itu kita tidak diukur melalui dekad, abad dan alaf. Baik, sekarang mari kita pergi kepada contoh contoh konsep ruang dan masa. Ini dia contoh kepentingan dan contoh kronologi sesuatu peristiwa. Cikgu sebut tadi kan, kronologi itu urutan masa. Baik, ini ada soalan. Nyatakan kepentingan urutan masa dalam mengkaji sejarah. Kenapa kita penting urutan masa ni kalau kita nak kaji sejarah? Ini dia. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang berlaku. Oleh itu kita dapat menulis peristiwa sejarah dengan lengkap dan tersusun. Kalau kita sejarawan, kalau dia nak catat sesuatu peristiwa sejarah, mestilah kita akan ikut urutan kan, apa yang terjadi pada hari ini. Kemudian contoh lagi setahun apa yang terjadi. Itu apabila kita kumpulkan peristiwa-peristiwa tersebut, ia dipanggil kronologi, urutan sesuatu peristiwa. Ini contoh urutan peristiwa kalau melibatkan kita Contoh peristiwa sekolah saya. Apa berlaku? Persekolahan bermula pada bulan Januari, Hari Sukan Sekolah Februari, Hari Kantin April, sambutan Hari Kemerdekaan Ogos, dan akhir tahun selalunya kita adakan Hari Anugerah Kecemerlangan. Jadi kita buat kronologi peristiwa ni secara dalam turutan kita tak ada letak Ogos dulu kat depan ke Januari di tengah ke, tak. Selalunya kita mengikut turutan. Baik, sekarang kita sambung dengan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Baik, untuk makluman kita, setiap peristiwa sejarah mempunyai sebab dan akibat. Kenapa? Tujuan dia untuk memudahkan pemahaman kita terhadap
peristiwa sejarah. Okey, mari kita lihat. Ini namanya peristiwa sejarah. Contoh Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, sebab dia, mengapa kita, sebab ni bermaksud mengapa ya, mengapa kita ataupun sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Tujuan dia untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Contoh kita akan menduduki peperiksaan atau penilaian kan. Jadi bila kita cemerlang, sekolah akan hargai murid-murid tersebut. Sekolah akan adakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Akibat, apa maksud akibat ni? Akibat ni bermaksud kesan dia. Kesan dia, apa yang terjadi kepada murid-murid, murid akan belajar dengan lebih tekun kan, dengan lebih rajin. Okey, apa contoh lain di sekolah? Contoh lain, peristiwa Hari Sukan Sekolah sebagai contoh ya, Hari Sukan Sekolah. Apa sebab? Mengapa sekolah mengadakan Hari Sukan Sekolah? Sebab dia untuk mencungkil bakat murid terhadap ataupun di dalam bidang sukan kan. Ada murid yang mungkin ada bakat dalam larian, ada bakat dalam lompat jauh, dalam lompat tinggi dan sebagainya kan, ataupun sukan neka. Apa akibat dia? Akibat dia, kesan dia murid, selain daripada murid akan bersungguh-sungguh kan. Kalau kita sukan, kita selalu bersungguh-sungguh kan. Akibatnya juga kita punya secara tak langsung dapat menyihatkan badan ataupun fizikal murid-murid. Baik, sekarang kita lihat pula mengenai negara. Tadi mengenai diri kita kan, apa yang berlaku di sekolah. Sekarang apa peristiwa yang mengenai negara. Sebagai contoh yang ni, peristiwa untuk mendapatkan kemerdekaan ya. Kita tahu kan, kita mendapat kemerdekaan 31 Ogos 1957 kan. Sebelum tu kita tak panggil Malaysia lagi, kita dipanggil Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tanah Melayu ni Malaysia lah, sekarang dikenali sebagai Malaysia. Kenapa adanya peristiwa kemerdekaan persekutuan ni? Kerana pada suatu masa dahulu pihak British ya menjajah tanah Melayu ya. Jadi akibat dia, kesan dia apa? Apa kesan dia? Rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah, daripada dijajah oleh British. Yang ni kita tengok ya. Peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Maksudnya setiap peristiwa sejarah ni mesti ada sebab dan akibat dia. Kenapa peristiwa tersebut berlaku dan apa dia punya kesannya. Jadi rakyat zaman dahulu berjuang membebaskan tanah air hinggalah kita berjaya mencapai kemerdekaan. Okey. Kenapa ada sebab dan akibat ni? Sebab dan akibat inilah yang akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang kenapa peristiwa, macam cikgu sebut tadi kan, kenapa peristiwa itu berlaku dan apa kesan dia. Jadi berdasarkan pemahaman tersebut, berdasarkan apa-apa peristiwa yang berlaku tu, kita akan dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada sesuatu peristiwa sejarah ke arah yang lebih baiklah ya. Pengajaran tu tentunya sepatutnya ke arah yang lebih baik. Baik, pengisytiharan kemerdekaan. Yang ni yang kita selalu di sekolah tu kan, setiap tahun untuk kemerdekaan kita sambut kemerdekaan. Ni gambar asal dia pada 31 Ogos 1957. Jadi cikgu rasa itu saja ataupun ini saja kita punya pembelajaran untuk tajuk kenali sejarah, dan ini adalah subtajuk yang terakhir. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk kepada tajuk yang kedua.